Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Hesti Rahman. Dalam video kali ini kita akan membincangkan sedikit tentang soalan berkaitan dengan analisis dan taksiran penyata kedudukan keuangan untuk membuat keputusan. So kenapa kita buat analisis ataupun taksiran bagi penyata keuangan adalah bertujuan pertamanya kita menilai prestasi dalam aspek perniagaan, untuk kita membuat keputusan meneruskan perniagaan ataupun untuk mengembangkan perniagaan, manfaat kepada perniagaan. Keduanya membantu pihak bank untuk membuat keputusan. Sekarang ni kita nak buat pinjaman, kita untuk mendapatkan kemudahan kredit. So kita akan buat analisis ini dan pihak bank akan menilai. So buat keputusan, pihak bank akan kalau bagus, kalau baik, so dia akan terima. Seterusnya membantu pihak pelabur. Kalau kita nak cari pelabur, analisis ini pun penting bagi mereka melihat untuk memutuskan untuk memberi ataupun melaburkan modal mereka ke dalam perniagaan kita. Itu sangat penting lah bagi analisis dan taksiran kepada perniagaan. Okey. So kita akan lihat soalan nombor 4, iaitu maklumat yang berikut menunjukkan butir-butir yang diberi oleh kedai Halim pada 31 Oktober 20X9. Okey. So anda dikendaki menghitung nisbah-nisbah berikut. So yang pertama adalah inventory purata. So macam mana nak cari inventory purata? So kita mesti tahu inventory awal tambah dengan inventory akhir. So inventory awal dia berapa? Inventory awal tambah dengan inventory akhir bahagi 2. So purata bahagi 2. Okey. So inventory awal dekat sini adalah 5380 tambah dengan inventory 31 Oktober 6260. So bahagi 2. Okey. Okey. Okey, baik. So kita pergi kepada soalan yang kedua, B. So yang tadi kita dapat 5,780 kadar ataupun nilai untuk inventory purata. Inventory purata, lupa je. Inventory purata. Okey, so kita lihat soalan B, kadar pusing ganti inventory. So kadar pusing ganti inventory, so kadar pusing ganti inventory. Okey, macam mana nak cari kadar ganti inventory? Adalah pertama kos jualan bahagi dengan inventory purata. Inventory purata. Okey. So nak cari kos jualan. So kos jualan apa nak cari? Iaitu inventory awal, inventory awal tambah dengan ada belian tak? Inventory awal, kos jualan. Oh, dia dah ada kos jualan. So kita terus ambil kos jualan sahaja. Okey, so tak perlu kira lah. Okey, so kos jualan adalah 17,740. So bahagi dengan 5780. Okey. So bahagi 57. Okey. So kita dapat lebih kurang 3.07 kali So kali. Okey. Ini untuk kadar atau pusingan inventory untuk tempoh setahun. Maksudnya setahun kadar pusingan ganti inventory sebanyak 3 kali. Makin kurang kadar pusingan inventory, kadar ganti inventory ini dia adalah kurang cekap.
apa tujuan untuk mengira nisbah ni adalah kita nak tahu atau mengukur kecekapan pihak peniaga ataupun peniaga lah dalam menguruskan inventory. Okay. So itu tujuan dia. So kalau 3 kali, kalau kurang lagi, maksudnya dia kurang efisien. Okay. Seterusnya, peratus untung kasar atas kos jualan. Peratus untung kasar atas kos jualan. Okay. So pengiraan dia adalah seperti Yoksi, peratus untung kasar atas kos jualan sama dengan, okey, untung kasar dia adalah, untung kasar dia 7720. Okey, so kalau tak ada kena cari. Kalau soalan yang tak bagi, kita kena carilah untung kasar. Macam mana nak cari untung kasar? Jualan tolak dengan kos jualan. Okey, so bahagi dengan kos jualan. So kos jualan ada 17,740 darab dengan 100. Okey, so dapat 43.52%. Okey, so ini adalah peratus untung kasar atas jualan sebanyak 43%. Apa tujuan mencari ini? Untuk kita tengok nisbah keberuntungan, mengukur kemampuan sebuah syarikat atau firma untuk memperolehi keuntungan. Okey, so kita tengok pula peratus untung kasar atas jualan. Peratus untung kasar. Okey, peratus untung kasar atas jualan. So kita tengok peratus untung kasar atas jualan. Okey, so untung kasar bahagi dengan jualan bersih. Jualan ada tak jualan kat situ? Jumlah belanja, premis, kos jualan, untung kasar. Okey, so dekat sini kita tak diberikan jualan. Kita tak ada jualan. Okey, so bila tak ada jualan, kita nak cari jualan lah. Jualan bersih. Macam mana nak cari jualan bersih? Kos jualan lah. Kos jualan tambah dengan okey, so saya tulis dulu kos jualan tambah untung kasar lah. Untung kasar. Sebab dia nak cari apa? Dia nak cari jualan bersih. Okey, so untung kasar bagi jualan bersih. Okey, so formula dia adalah kos jualan bahagi dengan jualan bersih. So nilai dia adalah kos jualan tadi. Kos jualan adalah 17,040 bahagi dengan kos jualan tambah dengan untung kasar sebanyak 7,720. Okey, okey, so kita dapat lupa darab dengan 100. Okey, so kita darab dengan peratus. So darab 100, so dia dapat 69.68% kadar ataupun peratus untuk untung kasar atas jualan lah, ataupun margin untung kasar, margin keuntungan daripada jualan. Okey, so kita nak okey, untuk yang seterusnya adalah pengiraan untuk nisbah semasa. Okey, pengiraan nisbah semasa. Okey, so kita cari ruang untuk pengiraan kita. Okey, nisbah semasa. Nisbah semasa. So apa formula nisbah semasa? Nisbah semasa adalah aset semasa. Semasa bahagi dengan liability.
liability semasa. So apa tujuan untuk cari nisbah kecairan ni? Nisbah kecairan adalah kita mengukur keupayaan syarikat kita membuat pembayaran ataupun membayar pinjaman dan hutang kita kepada syarikat lain lah. Itu kemampuan kita membayar hutang. Okey. So kita kena kira aset semasa. So aset semasa apa? Ada tunai di tangan 600, tunai di tangan 600, inventory akhir 6,260. Aset semasa korang kena tahulah. Akaun belum terima 5120. Okey. Okey, so ni dah inventory dah. Untung tak ada, untung kasar overdraft bank tak ada. Okey, akaun belum terima, jumlah belanja untung kasar, premis lengkapan inventory. So ada 3 sahaja 3 sahaja. Inventory akhir, tunai di tangan dan akaun belum terima. So kita bahagi dengan liability semasa. So liability semasa akaun belum terima 2210 tambah dengan inventory sebanyak overdraft bank sebanyak 3000. Inventory overdraft bank inventory saja tukar. Okey, itu sahajalah liability semasa, tak ada dah kot. Okey, so kita bahagikan. Okey, so dapat dekat sini adalah 2.3. So maksudnya nisbah dia adalah 2.3 nisbah 1. So maksudnya 2 kali ganda. So nisbah dia adalah nisbah 2 kali ganda kemampuan kita untuk membayar liability semasa. Ini kemampuan untuk menyelesaikan liability semasa. Okey. So yang terakhirnya adalah pulangan atas modal. Pulangan atas modal ni di bawah nisbah keberuntungan. Okey. Pulangan atas modal. So apa itu pulangan atas modal? Okey, untung formula dia adalah untung bersih bahagi dengan modal awal syarat 100. Okey. So kita kena cari untung bersih. Ada tak bagi untung bersih? Tak ada. So kita ada untung kasar. So untung kasar. So macam mana nak cari untung bersih? Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Kita tengok ada tak. Barulah kita dapat untung kasar. Okey. Untung kasar 7720 tambah hasil. Ada hasil tak? Jumlah hasil. Okey, so tak ada hasil. So tak payahlah. So kita terus tolak kepada belanja. So jumlah belanja ada sebanyak 4,230 bahagi dengan modal awal. Ada tak dibagi modal awal? Modal awal adalah 60,000. 60,000. Okey, so darab dengan 100. Okey, so dekat sini dia dapat 5.81%. Okey, so kadar keuntungan ataupun kemampuan firma membeli keuntungan untuk kes ini dia sangat sikit lah. Sebab hanya 5% sahaja keuntungan dia. So apa yang kita boleh buat adalah strategi lah, macam mana kita nak meningkatkan keuntungan syarikat lah. Antaranya adalah meningkatkan harga jualan kalau jual murah sangat, okey, ataupun mengurangkan kos belanja operasi, mengawal kos belian dan belanja operasi. Itu kita kena lihat. So kita kena buat perincian untuk so sebab itulah kita buat analisis untuk kita tahu
kemampuan syarikat kita untuk menilai prestasi syarikat. Okey. So sampai kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. So sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum dan sampai kita jumpa lagi. Bye.